Kau nak baca? Dah start. Okey kan? Nampak? Boleh. Share kau. Dah share belum bro? Dah. Dah aku dah share. Group apa yang share? Aku Puluh orang macam tu. Dia pun kat 70 orang macam tu. Cik Kubu kan? Kat aku dah share kat aku. Kau kubu Penang pula. Penang Cik Rahmat tak kerja. Penang kubu. Lambat ke notification? Dari Bali ni dah check. Farhan lagi. Ada 80 orang kan? Kan? Satu. Okay, Faham boleh ya? Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, kembali lagi dalam Kebaik Kubu Kuliah Buku Akhir Tahun yang keempat. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Jauh kita jemput dari Pulau Pinang. Berapa lama drive? 8 jam 6 jam lah. 6 jam. 6 jam drive dengan jam lagi tersekat dekat Perak. Kita berterima kasihlah kepada saudara Farhan dari wakil dari Parti Murba yang sanggup sudi datang jauh daripada Penang untuk berkongsi dengan kita tajuk yang memang menjadi kepakaran beliau lah. Okey, saudara Farhan adalah seorang safety officer jentera dan kilang di Pulau Pinang. Sudah berkecimpung dalam bidang ini dalam berapa tahun? 6 tahun dalam bidang ini. Senior officer lah. Okey. Untuk hari ini kita bersama dengan Saudara Farhan untuk tajuk keselamatan dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, suatu hak asasi pekerja. Jadi kepada sesiapa pun, walau kita bukan kerja kilang pun atau kerja sendiri pun, kita kena tahu perkara-perkara ni. Sebab banyak pekerja walaupun dia tak terlibat secara langsung dengan pemprosesan barang atau produk atau dengan industri secara langsung, dia abaikan hal kesihatan dan keselamatan ni sebab dia kata tak bahaya pun kerja dia. Tapi kita akan dengar dengan lebih lanjut penjelasan daripada Saudara Farhan lagi. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemputlah Saudara Farhan untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam, selamat petang. Okay, saya Farhan bin Azman daripada Parti Murba Pulau Pinang. So Murba ni adalah satu parti, saya introduction sikit pasal Murba lah. Murba ni satu parti eco-sosialis. So kita mementingkan kelestarian alam sekitar. Kita pentingkan banyak tentang hak asasi pasal pekerja kan, pasal isu-isu pollution, dan kita concern lah benda-benda macam ni kan. So kalau ada siapa yang berminat untuk di bahagian belah Pulau Pinang, boleh cari saya lah. Saya selalu ada dekat area local house, Buku Jalanan Bagan. Okay. So hari ni tajuk kita adalah berkenaan dengan safety and health. Safety and health ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu adalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan, merupakan satu hak pekerja, hak asasi pekerja. Dekat Malaysia ni, bila kita bercerita tentang soal hak pekerja, kita banyak cerita tentang paling obvious sekali banyak orang sembang adalah pasal gaji lah. Kan? Pasal gaji. Tapi sebenarnya ada lagi benda-benda yang orang kata, ada lagi benda hak-hak lain yang selalu diketepikan even oleh pekerja sendiri. Bila dah kena, barulah mereka kata majikan tak ambil tahu lah kan. Tapi sebenarnya kita sebagai pekerja, golongan pekerja, kita kena ada satu kesedaran lah bahawa dekat tempat kerja kita tu cukup tak safety measure kan? Safety measure yang perlu diambil lah oleh majikan. Okey. Dia safety ni, dia ada dua lah, safety and health.
occupational safety and health ataupun keselamatan pekerjaan dengan kesihatan pekerjaan. Okey, keselamatan pekerjaan ni kita banyak berkisar tentang risiko yang terjadi di tempat kerja, kan. Risk arise from the workplace, kan. Bila kita ada satu kerja, contoh kita kerja dekat satu kilang, kan. Kita kerja kat satu kilang, dalam setiap proses kerja tu sebenarnya dia ada risiko yang timbul daripada setiap kerja yang dilakukan lah. Dan setiap risiko ni dia ada, bila kita cakap risiko kan, risiko ni ada macam-macam. Risiko kerugian, kan. Kita ada risiko kemalangan. So risiko ni dia merupakan gabungan di antara kebarangkalian dengan keterukan, which is akan menjurus kepada satu insiden. Insiden tu yang kita tak mahu. Insiden tu kalau dalam safety and health kita panggil accident, kan. Kalau dalam corruption polisi kita tak mahu jadi corruption lah, risiko corruption kita protect, kan. So risiko bagi kesihatan pekerjaan ni ramai orang tak berapa nampak, kan, unless company dah betul-betul implement. Jadi masalah dekat Malaysia ni kita tengok kalau dalam statistik last year banyak berlaku kemalangan membabitkan pekerja-pekerja di sektor swasta dan sektor awam lah, kan. Ada yang membabitkan kematian, ada yang membabitkan kecederaan kekal, kan, macam amputation, hilang upaya kekal, dan ada yang setengah daripada mereka yang mendapat kecacatan kekal, contoh macam kehilangan pendengaran, kan. Dan semua ni sebenarnya sangat merugikan kepada pekerja tu sendiri. Macam contoh satu orang lelaki lah, dia kerja untuk family dia. Satu family bergantung kat dia. Jadi bila dia hilang keupayaan untuk bekerja, dia dah jadi hilang satu punca pendapatan dia, kan. Jadi susahlah family dia. Lepas tu banyaklah kita dengar sebelum ni, kan, ada orang yang dia kerja kilang, lepas tu dia kena mesin putih tangan, ataupun dia jatuh kat kilang and then terlantak ke, and then family dia tak ada orang nak support lah, kan, masuk dalam bersamamu lah, kan. Lepas tu kita juga banyak kes yang terbaru lah, kita paling kerap dengar lah kes pengantar makanan accident, kan. Sekarang kita ada gig ekonomi lah. Kita ada dua company yang famous lah. Saya pun tak mau boleh saya mention nama company? Boleh ya? Okay, saya mention lah, Food Panda dengan GrabFood. Boleh ya? Okay, so dua company ni kan kita banyak dah dengar saat ni ada accident kat MR tu, dekat Penang pun ada, kan. So depa ni kita pun tertanya lah sejauh mana bisnes ni bila depa buat, depa ambil kira tak risiko, kan. Adakah orang ni, entrepreneur ni yang create bisnes ni, dia ambil kira tak risiko yang akan berlaku dalam struktur yang menjalankan operasi bisnes dia. Dia ada ambil kira tak, kan. Sebenarnya kalau ikutkan, dia kena ambil kira. Bagi pendapat saya lah, macam contoh company macam Food Panda, macam Grab ni, dia kena buat mungkin dia kena buat training. Dia kena buat training ke, dia kena supply maybe dia supply belakang sikit. Okay. Maybe dia kena supply protective equipment ke, kan, protective gear macam company kilang buat lah, dia bagi safety issue. Jadi sebenarnya company ni yang bila satu company ni dia create business model, kan. Dia create business model hang macam mana? Business model hang, aku sediakan software, depa ni main kerja dengan aku, ambil job, and then depa jalankan operasi aku. Jadi sebenarnya masa dia siapkan business model tu, dia kena ambil kira risiko-risiko yang ada. Dia kena ambil kira mitigation yang ada, kan. Benda ni adalah hak asasi pekerja. Sebab sebenarnya kita kat Malaysia kita ada satu akta lah, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dan dekat dalam tu dia ada cerita pasal employer responsibility, kan. Apa majikan punya tanggungjawab yang dia kena ambil, kan. Jadi kat sini memang kalau ikutkan sekarang ni, kalau kita compare dengan akta yang sedia ada, nak di-enforce ke atas Food Panda dengan GrabFood ni, mungkin DOS nampak ada macam kekangan lah. Macam mana lah, sebab dia nampak macam partnership pun ada, dia tak nampak employment, dia tak nampak struktur employment, dia tak ada offer letter, kan. Sebab dia jenis dia bagi job kat hang accept job tu, betul hang lah, dia lebih kurang macam partner lah. Jadi benda tu tak clear lah. Jadi
sebenarnya kerajaan kena ambil satu inisiatif untuk clear cut benda ni kan, supaya safety, health and welfare of this rider being taken care of lah kan. Kita tengok banyak lah, kalau ikutkan, kalau contohlah okay, itu dia sebagai rider Foodpanda tau, tapi kalau dia rider yang bekerja dengan Pizza Hut tapi tengah dia duk hantar pizza tu di accident, itu dikira sebagai kemalangan industri tau. Dalam atau pekerjaan dikira sebagai kemalangan industri lah. Tapi dalam kes Foodpanda, kita tak clear. Sebab dia tak ada offer letter tak? Tak ada offer letter kan. Dia just kita sign up kan. Kita sign up, kita tak terima surat tawaran kerja. Jadi dia tak clear kan. Macam kalau kes seorang yang bekerja dengan McDonald sebagai pengantar kan, meat delivery kan, dia memang ada offer letter, itu clear. Walaupun dia accident di luar kawasan kerja, as long as dia accident dalam scope of work, itu masih dikira sebagai kemalangan industri, di mana pekerja tadi dia subject to any package insurance ke, any package so-so ke yang company tu ada lah kan. Tapi dalam masa yang sama, di samping kita mencarum so-so dan di samping McDonald ataupun KFC ni kan, kata dia ambil pekerja untuk jadi rider, di samping dia mencalon so insurans mewah apa semua ni, macam-macam dengan tak kisahlah dia nak hantar masuk Prince Court pun, kalau kata sakit ke apa kan. Yang paling mustahak kali, prevention terhadap risiko yang dia sedang ada berlaku dalam operasi tu. Hang dah tahu dah, bawa motor memang ada risiko. Jadi apa company kena buat? Sekurang-kurangnya, dia kalau dalam OSHA dia ada cakap pasal as far as practicable, sekurang-kurangnya paling tak ada, hang kena buat training tau. Hang kena buat training tau. Pizza ni dia kena buat, Pizza Hut ataupun McDonald ni dia kena buat training kat atas rider tu. Tak silap aku memang ada. Macam McDonald dia punya standard safety tinggi sikit. Tinggi lah, memang tinggi. Kita nak jadi customer dia pun susah kan. Dia audit kita macam-macam. Jadi dia memang ada lah training, defensive driving, defensive riding training kan. Dia ada certain institute yang buat latihan macam ni kan. Jadi itu merupakan satu tanggungjawab bagi majikan tu kan, sebab dia nak bagi dia nak latih supaya ada skill safe riding kan, supaya kurang risiko berlaku kemalangan. Mungkin juga satu masa nanti kan, sekarang kita dah tengok kan, kalau orang ride aku naik motor, ada kawan-kawan kita yang naik motor kan, dia pun main motor weekend pun semua kan, kita dah ada protective gear kan. Kalau kita tak pakai full suit racing pun, kita ada baju yang ada padding dekat kaki semua kan. Mungkin full rider ni dia dah kena sampai tahap kita kena majikan dia kena supply benda tu. Pasal apa? Risiko tu bukan daripada, sebenarnya risiko tu bukan daripada pekerja. Pekerja ni dia menjalankan kerja. Risiko tu adalah daripada business model yang di-create. Faham tak? Macam contoh, kalau you create satu company, you create satu kilang, you create SOP A sampai Z. So which mean from your method will arise such hazard, such risk. Dia akan arise certain hazard dan risk lah. Jadi dari mana datangnya hazard dari tu? Daripada operation yang majikan tu sediakan lah. Faham tak? Dan majikan tu dia bertanggungjawab untuk make sure risiko tu being mitigate lah. Kalau dia tak mitigate, so menyalahi undang-undang lah. Menyalahi undang-undang dan secara general dia tidak selari dengan hak asasi pekerja kan, kira melanggar hak asasi pekerja. Bukan setakat gaji tau, sebab kita sekarang banyak cerita pasal gaji, tapi sebenarnya yang paling mustahak adalah keselamatan tu mustahak. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan tu kan. Okey. Itu sekitar yang saya boleh kupas lah. Okey. Kemudian dalam keselamatan ni, kita sebenarnya ada dekat Malaysia ni ada banyak kes kematian yang saya sebut tadi kan. Saya tak boleh nak sebut exactly angka lah, sebab tak ada kat saya tadi, saya nak cari tak ada. Tapi you boleh cari dekat website DOSH, Department of Occupational Safety and Health Malaysia lah, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Kita boleh tengok statistik kemalangan tahun-tahun kebelakang ni kan, macam mana kan. Kita tengok statistik ni memang dalam construction, dalam manufacturing, dia sentiasa increasing. As the number of manufacturing sector increase, the number of accident also will increase kan. Sebab pertambahan bilangan pekerja, pertambahan bilangan kerja yang dilakukan, jadi meningkatkan jumlah risiko yang akan berlaku. So
bila kemalangan ni berlaku banyak kan, yang kita nampak tu sebenarnya yang dilaporkan tau. Saya tak pasti, saya rasa mungkin dalam keseluruhan kemalangan yang berlaku dalam Malaysia yang dilaporkan mungkin kemungkinan mungkin ada 50% lah. 50% lagi dia choose not to report. Sebab apa tau, kadang-kadang apabila kemalangan tu membabitkan pekerja asing yang tidak berpermit, yang tidak sah kan. Dia satu tak ada pasport. Macam kita tengok cerita Wan Tu Jaga kan, cerita Wan Tu Jaga dia cerita macam mana ada satu adegan dia bakar mayat kan, tu mayat daripada construction site kan. Sebenarnya I'm sorry to say but maybe this kind of thing happen in our country lah kan. So kita nak tuduh pun kita tak boleh nak tuduh kan. Kita ada dengar kan. Kita tak ada bukti yang jelas lah. Kita pun tak maulah cari masalah orang kan. Yang orang cari kita kan. Tapi kita nak bagi tahu this kind of thing is happen lah kan. Orang bila apa kepentingan report ni kan. Kenapa kemajikan ni dia kena report lah. Kalau dia report bila satu kemalangan berlaku satu company tu dia wajib report dekat DOSH. Macam buat laporan polis, melaporkan kematian kan. Dia wajib report dekat DOSH berlakunya kemalangan dalam kawasan kilang tu. Bila dia dah report, DOSH punya officer akan datang, akan buat siasatan, akan buat audit sikit kan, untuk make sure kita melakukan, company ni dia melakukan sesuatu untuk prevent reoccurrence of such accident. Faham tak? Untuk prevent daripada perkara yang sama berulang lagi. Dia nak buat macam tu lah kan. Jadi itu matlamat siasatan kemalangan yang dijalankan oleh DOSH tu. DOSH juga dia biasanya DOSH juga dia akan dalam undang-undang dia akan minta juga kita untuk melakukan siasatan dalaman lah. So tujuannya adalah untuk kita prevent lah, supaya tak berlaku lagi pada masa akan datang. Jadi setengah kemalangan ni bila kita buat siasatan, kita jumpa memang terang-terang lah benda tanggungjawab ni telah diabaikan lah. Tanggungjawab seorang majikan ke atas pekerja ni diabaikan. Contoh macam menyediakan standard operating procedure, ataupun dalam akta dia cakap sistem kerja selamat kan. Dia kena sediakan, dia kena buat lah design macam mana sistem kerja selamat. Dia kena sediakan sistem kerja selamat, dia kena sediakan, kena bagi latihan. Benda-benda ni memang ada mention dalam akta. Jadi setengah tempat ni dia tak buat. Dia tak buat benda tu. Dan sebenarnya benda tu merupakan hak asasi pekerja. Bila tak buat, mereka akan tutup site tau. Tutup kilang ke, tutup site. Jadi company dia takut loss lah. Dia takut loss dan that's why jadi dekat setengah-setengah tempat tu dia sembunyikan kes kemalangan ni. Jadi kadang-kadang kita nak kata data yang ada kat DOSH tu tepat pun tak juga. Itu hanya apa yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan tu banyak kan. Boleh jadi banyak lagi daripada yang dilaporkan. Kita pun tak pasti, tapi memang banyak Dan sekarang ni kalau challenge dalam industri sekarang pun di kalangan safety health officer untuk memupuk kesedaran di kalangan pekerja macam kami kan, yang kerja sebagai safety officer ni, nak memupuk kesedaran di kalangan pekerja pun susah. Depa tak mau ambil tahu. Dia rasa macam benda tu renyah lah kan. Tapi bila benda tu jadi, baru dia macam, company tak ambil tahu. Company baru dia marah Sebenarnya dia dah kena ada kesedaran. Dia kena ada kesedaran daripada sekarang Okey. Okey, kemudian keselamatan kan. Okey, kemudian yang seterusnya adalah berkenaan dengan kesihatan pekerjaan lah. Okey, kesihatan pekerjaan pula. Kita ada dua benda tau. Kita panggil sebagai occupational health disease ataupun penyakit pekerjaan. Penyakit pekerjaan lah, occupational health disease, ataupun lagi satu kita panggil sebagai occupational poisoning. Okey. Occupational health disease ni sebenarnya banyak berlaku dalam industri, dalam kehidupan seharian kita. Tengok pada apa kerja kita buat, apa jenis hazard kesihatan yang kita expose, yang kita terdedah. Contohnya kan, Amir, contohlah Amir kerja kat satu kilang cat kan. Kilang cat Amir tu dia buat cat, ada masuk volatile organic compound dalam cat tu kan. Jadi kilang Amir tak bagi PPE, tak bagi mask kan, respirator yang sepatutnya untuk protect Amir daripada expose dengan volatile organic compound tu
Jadi volatile organic compound tu, let's say kata Bitex, benzin, toluene, ethyl benzin, xylene kan. Benda tu semua karsinogenik tau. Kan? Bayangkan orang yang kerja 20 tahun. Orang yang kerja 20 tahun, dia buat benda tu, dia buat kerja tu. Dia buat kerja tu, tahu-tahu lepas 20 tahun dia dah pencen, kena kanser paru-paru. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok perempuan kena kanser paru-paru. Faham tak? Dia merokok pun tak pernah merokok pun tak. Yes. Ada kes macam tu kan. Kadang-kadang ada orang kena kanser, you macam tak boleh nak, dia tak merokok dia minum pun tak. Dia tak ada unhealthy lifestyle living kan. Living lifestyle. So dia tak ada unhealthy lifestyle. So dia jagalah kesihatan dia, tapi tiba-tiba dia kena. Sebab apa? Sebab dia tak sedar yang sebenarnya masa dia kerja tu, dia ada expose dengan certain hazard. Dan sebenarnya majikan ni bila dia buat, sama juga macam safety tadi, dia dapat tahu kat sini ada mesin yang bahaya apa semua. Bila dia guna certain bahan kimia, certain radiasi punya mesin, semua benda tu perlu diambil kira dan dimitigasi lah. Kan? Dan majikan ni tanggungjawab dia banyak tau. Dia kena buat assessment. Macam contoh you kerja kat satu kilang cat, semua chemical, semua bahan kimia yang ada dalam kilang tu, dia perlu ditaksirkan risiko. Risiko dia perlu ditaksir kan. Dia kena panggil konsultan datang check risiko dia macam mana, depa guna, cukup tak kawalan yang ada. Dan benda tu kena review setiap 5 tahun kan. Dan kadang-kadang benda ni dekat tempat yang rasa sangat hazardous tu lah yang tak buat. Contoh saya bagi, sebab saya duduk di negeri yang bahagian utara, saya banyak tempat yang ada padi kan, macam kat Kepala Batas, Parit Buntang semua. Ni ada cerita dekat belah Semangui tau. Semangui ni dulu orang selalu duk cerita pasal kena santau. Sebenarnya saya punya ni lah, saya punya anggaran, saya punya pendapat lah, bukan masalah santau. Depa ni banyak yang kerja padi, so depa banyak expose dengan pesticide. Faham tak? Depa banyak expose pesticide. Tengok dia macam kebai tau. Dia pergi semua padi racun kan. Dia macam kebai lah. Dia semua dengan tak pakai mask apa kan. And then satu masa muntah-muntah darah tau. Satu masa selepas ni, bukan dia macam batuk-batuk darah, batuk kering kan. Rupanya sebenarnya dia dah sampai stage kanser. Dia dah sampai stage yang tahu COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease kan. Dia punya pulmonary ni dah obstruktif lah. Dia dah musnah sikit-sikit lah kan. Tak ada replacement sel baru ke apa kan. Jadi depa tak tahu tau benda ni kan. Kadang orang yang itulah tanggungjawab majikan tu. Majikan tu siapa? Ni orang ni kadang kerja kampung lah. Tapi dia punya majikan ni tokek-tokek padi lah. Patutnya tokek-tokek padi ni kan, DOSH kena rush tau. Kan, Department of Occupational Safety kan, dia kena pergi sampai ke level situ. Sektor pertanian tu pun dia kena tengok. Sebab benda dah berlaku. Kadang-kadang ada satu masalah lagi, di mana kekurangan doktor kesihatan pekerjaan di hospital kerajaan yang menyebabkan detection kes-kes kesihatan pekerjaan ni kurang. Faham tak? Sebab kan dekat situ kan depa semata-mata diagnose hang kanser. Dia tak tanya hang kerja apa. Dia tak tanya. Dia jarang ada lah. Dia tanya bila dah lama kan. Dia dah detect hang, contohlah hang kerja construction, hang kena asbestosis. Satu penyakit hang hidup asbestos, dia memampat kat dalam paru-paru kan, asbestosis kan. Hang kena asbestosis. Lepas tu hang dah stage, dia dah tahu dah hang kena teruk. Balas kali baru dia tanya, hang kerja kat mana? Kan? Kenapa dia tak tanya pada awal-awal? Sebab doktor dekat situ dia bukan tak ada pendedahan, dia tahu, tapi dia tidak spesifik doktor, occupational health doktor tu kan. Sebab dekat Malaysia ni safety and health dia urus by DOSH, Kementerian Sumber Manusia kan. Manakala doktor KKM kan, bila dia nak buat OHD, dia ambil doktor KKM ni, dia pergi ambil macam satu course lah untuk jadi specialist OHD lah kan. Tapi orang yang selalu jadi OHD ni private, klinik-klinik private, sebab dia nak dapatkan kontrak klinik panel dengan kilang-kilang besar. Jadi doktor yang banyak ada doktor private lah. Jarang lah doktor KKM yang ada ada tapi tak ramai. Doktor KKM yang ada OHD sangat kurang. Jadi menyebabkan bagi marhin bawahan ni, kelas pekerja yang betul-betul bergantung pada hospital kerajaan ni, dia terputus tau. Kita nak detect penyakit kesihatan pekerjaan ni dari peringkat hospital yang healthcare kita ada yang di serta negara ni,
dia terputus sebab dia tidak ada kontinuasi untuk siasatan tu kan. Sebab setahu saya lah, tidak ada satu doktor di hospital kerajaan ni kan, dia pergi report dekat DOSH kata orang ni kerja kat company sekian-sekian, dia ni disuspek kena asbestosis apa semua kan, dia kerja kat mana, tak ada. Tapi kalau you kena denggi, ada kan, dia akan sebab dia dah bawah satu kementerian kan, dia akan bagi kat KKM kan. Jadi dia ada terputus kat situ. Jadi menyebabkan gerak kerja untuk membasmi penyakit-penyakit kesihatan pekerjaan ni sangatlah lemah kat Malaysia. Dia betul-betul berharap dekat kami safety officer dengan doktor occupational health doktor kan. So itulah dia punya masalah kan. Masalah antara masalah dia. Tapi kalau bagi pekerja-pekerja yang bekerja di syarikat yang orang kata ternama macam multinational company, contoh Intel ke, Jabil ke kan, dekat Penang kan, company-company yang mempunyai standard industri yang tinggi, company-company macam ni dia take care pekerja dah. Dia memang kalau dia biasanya dia akan go beyond compliant. Kalau dia kata kalau dalam undang topen je kata, dia tak pakai spacesuit. dia akan yes betul. Dia contoh macam kita cakap, dia bukan macam tu lah. Contoh macam dalam undang-undang cakap you kena buat head screening setahun sekali lah. Tak, dia bagi dia tapau terus. Dia buat 3, dia buat lebih lah. Dia buat lebih daripada standard yang undang-undang tetapkan lah. So itu bagus lah MNC dengan setengah JLC. Jadi bagi company lokal banyak yang mengabaikan kan. Sebagai contoh saya bagi contoh kan, pemandu lori tanah. Pemandu lori tanah ni dia bekerja, dia bawa lori lah, dia bawa lori tanah. Lori tanah ni kita tengok lori tu, dia suspension dia keras. Dia pakai spring. Dia bukan macam bas dia pakai sistem balon, balon. Jadi kalau dia renjut sikit lah. Jadi driver lori ni dia expose dengan vibration dan hentakan semasa dia bawa tu. Strong vibration lah. Ya. Strong vibration dengan hentakan macam dia kena bonggoi ke apa kan. Kadang-kadang dia pakai lori hantu, naik lori hantu yang Mercedes kepala kasut kan. Dia panggil Mercedes kepala kasut yang dia punya depan boleh buka kan. Yang tak ada pintu tu, dia punya tempat duduk dia tak ada cushion. Kita biasa tengok kan, duk bawa lori tanah apa. Depa ni terentak tau. Dekat situ sebenarnya depa ada risiko dapat MSD tau, Moscow Skeletal Disorder. Belakang depa ni dia terentak. Dia terentak. Ya, dia ada cartilage tissue kan in between bone ni. Dia boleh kena slip disc lah. Sebab kita ada dua lah, peripheral nervous system dengan central nervous system. Kalau tulang ni dia tekan dekat nervous system kita tu, boleh jadi kebas-kebas. So lama-lama boleh jadi lumpuh. Saya ada saksi live depan mata di area Parit Buntak. Pakcik ni bekas driver lori. Dia bekas driver lori. Sekarang pakcik ni memang lumpuh separuh badan. Kaki ke bawah lumpuh. Bila kita tanya, rupanya dulu dia bawa lori kan. Sedihnya kadang-kadang ada orang yang kena macam ni, sepanjang hidup hayat dia bekerja lebih kurang 40 tahun tu, dia tidak pernah dicarum sok-sok. Dan sekarang ni penderitaan dia di atas sakit pekerjaan tu tidak boleh dibuat tuntutan pada mana-mana. Faham tak? Kalau dia nak cari balik company dia kerja lama tu pun, company tu pun dah tutup lah. Dah buat company lain pula kan. Jadi tak boleh nak claim kan. Ada sebab gaji driver lori kan dia bayar by trip, kadang-kadang bayar cash kan. So diorang ni dah lah keselamatannya tak dijaga. Kemudian bila mereka dah suffer daripada kerja yang mereka lakukan tu, mereka tidak dapat menuntut apa-apa kan. So banyak masalah yang melanda di kalangan kaum pekerja kita di Malaysia kan. Okay, itu yang saya boleh ulas. Okey, lagi satu, di Malaysia ni, majikan ni sebenarnya dia bertanggungjawab. Saya cari kejap. Kenapa kita kena make sure pekerja ni dia tahu berkenaan dengan keselamatan? Sebab sebenarnya pekerja ni dia ada hak untuk bersuara. Kita sebenarnya dalam undang-undang, dalam safety health, dalam Occupational Safety and Health 1994 tu, kita ada regulation berkenaan dengan Safety Health Committee kan, di mana perlantikan Safety Health Committee tu, dia hendaklah Safety Committee tu dia kena bahagi kepada dua kelompok. Dia kena ada kelompok employer representative, wakil majikan, macam wakil pengurusan dan wakil pekerja. Dan wakil pekerja tu boleh
pekerja sebenarnya secara kolektif ni, pekerja di tempat kerja ni, dia boleh buat undian. Dia nak hantar siapa wakil dia. Faham tak? Dia boleh undi siapa nak duduk dalam safety committee tu. Jadi dekat Malaysia ni masalahnya ada safety committee, tapi bila masuk pada peringkat lantikan tu, dia lantik kawan-kawan dia, kroni dia. Sebab apa? Kadang-kadang arahan majikan sendiri untuk make sure untuk make sure decision tu decision tu daripada top management, bukan daripada perbincangan kolektif pekerja dengan majikan. Faham tak? Sebenarnya dalam ATA dia perlukan dia perlukan independent decision tau. Dua-dua ni kena debate kan, perlu dibincangkan kan. Even satu-satu kerja tu nak kita nak rating satu-satu kerja tu, dia punya tahap risiko dia pun kita kena dapat persetujuan keseluruhan komiti untuk letak 5 ke 3 ke 2 1 kan. Sebab kalau kita ada satu risk assessment lah, risk assessment kualitatif kan, kita letak skala risiko kan. Sebenarnya kita letak skala risiko tu pun kita kena letak perlukan collective decision kan. Dan safety committee ni dia kena buat meeting setiap 3 bulan. Sekurang-kurangnya setiap 3 bulan satu kali meeting. Maksudnya setahun dia kena ada 4 kali meeting lah kan. Kalau dia nak buat setiap bulan lagi bagus lah, tapi dia kena buat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kan. Bila dia buat tu, dan sebelum dia buat tu, dia kena buat workplace inspection. Dia kena buat camp committee tu kan. Dalam tu chairman tu hendaklah sama ada majikan ataupun orang yang majikan kata dia dekat tempat tu dia paling senior, macam GM ke kan, macam CEO ke kan, dia kena jadi chairman of the committee. Jadi dekat situ bila kita bercerita tentang collective decision, maksudnya dia tidak boleh dalam safety committee ni tidak boleh keputusan tu dibuat secara autocrat. Maksudnya dictatorship omongnya kan. Dia tak boleh macam tu. Sepatutnya dia kena demokratik lah. Semua kena mesti setuju lah kan, sepatutnya. Dan hak-hak pekerja ni akan lebih terjamin lah sekiranya safety committee ni dijalankan dengan baik lah. Masalah yang berlaku dekat Malaysia adalah bila safety committee ni kroni lah. Kroni bos lah. Ataupun safety officer ni dia, saya bukan nak kata kan, tapi kadang-kadang ada dia lantik, dia cari orang daripada dalam kalangan geng-geng dia, ataupun dia ambil head department kan. Sebenarnya tak kena lah kan. Sebab dia nak orang yang buat kerja tu, orang yang betul-betul handling tau, yang menjalankan manual handling, orang yang mengangkat barang kan. Contoh dekat loading bay kan, orang yang angkat barang masuk dalam lori, dia yang rasa kan. Orang yang macam tu yang kena ada dalam tu. Dia boleh cerita kat kita rasa sakit ke apa kan. Ya. Faham? Okay. So berapa lama lah? Baru setengah jam, banyak lagi ni. Okey, jadi sikit sebanyak lah berkenaan dengan safety health committee ni. Jadi saya menyarankan lah pada penonton-penonton di sini yang bekerja dengan syarikat, bila kita bekerja, kita kena ambil tahu sama ada tempat kita ni ada safety committee ke tak kan. Kemudian kita kena ambil tahu adakah kita buat kerja ni, masa kita buat kerja ni kita ada reference tak? Macam contoh kan, kita kerja di kilang besi kita nak mengimpal. Dekat tempat kita tu, dekat tempat kerja kita tu ada SOP tau. SOP tu lah kita punya reference. Nombor 1 nak buat apa, nombor 2 buat apa, nombor 3 buat apa. Dan benda tu dihasilkan berdasarkan penilaian pengamatan risiko yang telah dilakukan. Jadi banyak tempat dia tak ada benda ni kan. Dia tak ada benda ni sebab majikan kata nak save cost lah. Sebab tak mau beli benda tu, tak mau beli benda ni kan. Dia nak save cost dah kali jadi naya kat pekerja kan. Saya nak cakap ni pun saya ingat nak berlapik, tapi saya ingat saya tak mau berlapik kot. Okey, lagi satu kan, masalah safety ni dekat Malaysia banyak. Safety ni kalau kita pergi dekat company lah, Amir risau kerja kilang-kilang kan. Tak pernah. Kalau kita kerja kilang kan, kita tengok, kalau tak yalah kita pergi dekat kedai-kedai safety kan, yang ada jual safety boot kan. Kadang-kadang kita tengok satu safety boot 70, 80 dah, 100 pun dah kan. Tengok pada jenis dia kan. Belum kata emas lagi kan. Bayangkan satu kilang tu ada 4,000 orang, 1,000 orang. Jadi kos tu tinggi lah. Kadang-kadang pekerja pertempatan ni dia ada kesedaran
compare dengan pekerja asing. Kerja tempatan lebih, kesedaran dia lebih berbanding pekerja asing sebab dia ada masa untuk dia ada masa untuk compare. Kan? Dia ada masa untuk compare. Tapi pekerja asing dia masuk dia tak ada masa untuk compare sebab dia diambil oleh ejen, masuk dia kena kerja tempat tu je. Tapi pekerja tempatan dia ada masa untuk compare. Oh, kilang hang ada emas, kilang aku tak ada emas. Kerja kilang hang okey, kerja kilang aku sakit dada, demam apa semua kan. Jadi dia ada masa untuk compare. Kadang-kadang bila dia komplain, diorang ni at the end jadi mangsa kepada operasi di tempat kerja. Ada setengah tempat kerja dia lakukan operasi di mana dia tiba-tiba depa double output. Kan, depa doublekan output. Banyak berlaku di manufacturing di Malaysia, dia doublekan output. Lepas tu bila berlaku, dia doublekan output ataupun dia kenakan certain tekanan dalam bentuk psikologi untuk pekerja tu dengan rela hati berhenti. Bila berhenti, apa yang data yang sebenarnya yang syarikat ni berjaya buat? Data apa? Kurangkan overhead. Tak lah, dia berjaya buat turnover punya data. Turnover tinggi. Keluar masuk dalam company tu tinggi. Dia akan menjadikan alasan kepada Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Imigresen kan, yang keluarkan permit kan, untuk minta pekerja asing. Sebab apa dia minta pekerja asing? Dia boleh eksploitasi. Mudah dieksploitasi. Sebab apa? Sebab kita tahulah ambil pekerja asing ni, dia menggunakan ejen. Dia pun datang sini bergolok bergadai. Ada yang kita tanya, ada yang gadai tanah, ada yang berhutang dengan ejen, ada yang duk bayar kerja ni, duk bayar hutang lagi. Nak tak nak dia kena make sure pekerjaan yang dilakukan di Malaysia ni balik modal. Dan bila dia expose dengan apa saja risiko di tempat kerja, sama ada dia tengah berdiri dia sakit kaki ke, dia sesak nafas bau bahan kimia yang dia tak boleh bau ke kan, dia terpaksa hadap kan. Sampai satu tahap mungkin dia sendiri pun, kita pun biasa dengar kan, pekerja-pekerja asing tangan putus dalam mesin kan. Last orang salah kan, dia tak faham lah, pekerja asing degil lah. Tapi sebenarnya mitigation measure tu kan, kadang-kadang kita pelik. Syarikat besar bila Dosh buat siasatan, dia kata mesin ni tak ada sensor. Mesin ni tak ada sensor terus. Bukannya sensor tu ditutup. Sensor kan, sensor tu tak ada terus. Kan? Sedangkan teknologi tu dah available. Banyak dah kilang kat Malaysia ni pakai. Tapi sebabkan apa? Apa keyword dah gagal untuk laksanakan mitigation measure macam ni? Cost. Kan? Depa nampak cost. Depa duk nampak sebenarnya majikan ni, dia ada setengah majikan di Malaysia ni, dia mempunyai view yang salah. That's why MNC dia ada view yang betul. Sebab dia dah melalui proses check and balance di negara dah. Dia ada penglibatan ILO, Kesatuan Buruh dalam isu safety semua ni. So menyebabkan dia ada sintesis baru punya teknologi keselamatan kesihatan pekerjaan lah di tempat kerja lah. Jadi di Malaysia ni ada local company ni dia tak berhadapan dengan tekanan macam ni kan. Jadi dia tidak sintesis lah. Dia duk nampak short term. Dia tak payah keluar cost dekat sensor tu. Tapi dia tak nampak bila dia lost satu pekerja. Katalah berlaku satu kemalangan Satu ni kita ada 10 orang satu line. Setiap orang ni kerja dia berkait dengan sebelah. Sampailah hujung kan. Hang buat proses ni, aku buat proses ni, sampai orang ke-10 buat proses ni. Tiba-tiba orang ke-7 accident teruk lah tu. Jam tak line tu? Jam lah. Dekat situ dia dah lost man hour, dia dah lost macam-macam lah kan. Tapi ada majikan kita ni, dia tak, ada majikan di Malaysia dia tidak melihat kepada perkara tu kan. Dia tak melihat di sudut itu kan. Dia melihat hanya di sudut kewangan one shot tu. Dia tak tengok long term kan. Dia tak nampak bila turnover tinggi, bila turnover pekerja tinggi, dia susah. Sebab apa? Dia kena recruit. Cost of recruitment, cost of training, dia terpaksa increase. Borang. Even a piece of paper, appointment letter tu pun dia kena kira lah, dia kena belanja kan. Nampak macam sikit je, tak dia kena buka account apa semua. Dia ambil masa nak kena train lagi orang ni 3-4 hari, kena ambil supervisor pula pergi train. So benda tu semua ada cost. Jadi dia tak nampak benda tu secara ni. Tapi di MNC dia orang nampak benda ni. Jadi dia orang take it seriously. Saya biasa ada kawan-kawan saya yang senior daripada saya yang boleh kata saya punya sifu lah. Saya tengok data kilang ada 5,000. Keseluruhan kilang satu tahun hanya 2 kemalangan.
Hanya 2. Itu pun sangat minor. Macam terkapit pintu. Main-main pintu terkapit. Itu lah. Ada 2 je. 5,000 pekerja. Kilang multinational company di Pulau Pinang. Saya tengok So saya tengok sangat impresif lah. Cara orang barat menguruskan keselamatan ni. Kita bukanlah nak mengagungkan. Kita ambil yang baik kan. Yang baik tu kita ikut lah. Kita contohi lah. Sebab apa? Welfare pekerja ni benda yang utama, benda yang penting. Macam mana company nak grow tanpa pekerja? Sekarang ni, even sekarang ni di international, banyak company sekarang dia ada dalam bursa saham kan. Dia ada dalam bursa saham, ada di stock exchange negara-negara luar kan. Nikkei lah, indeks Nikkei, lagi apa? Charter apa semua tu lah kan. Nasdaq lah apa semua kan. So investor ni dia tengok tau sebenarnya. Sebenarnya investor yang beli saham ni, dia tengok reputasi company. Setiap kemalangan ni yang berlaku ni, letupan ke kan, tu isu safety tu. Isu safety yang satu skop lagi dia panggil control of major accident hazard kan. Macam contoh pernah berlaku di Bhopal, India, hydrogen cyanide accident kan. Satu ketika dulu kilang Mat Saleh lah dekat India, yang ramai orang buta dekat Bhopal tu kan, disebabkan oleh hydrogen cyanide punya kilang ni. So bila macam company besar-besar yang ada tersenarai ni, bila berlaku such incident, investor dia boleh kehilangan investor dalam satu jumlah yang besar tau, dalam masa 2-3 hari. Dan reputasi dia tu akan terjejas dengan sangat lama. Dengan sangat lama dan sangat terkesan lah kan. Perception telah diberi dan ini memberikan peluang kepada kompetitor dia. Kalau contoh di company glove A, B, C, D kan. A ni dia merupakan supplier glove dunia yang besar. B ni nombor 2, dia punya kompetitor. Dia nak kerja tak dapat. Tiba-tiba satu hari orang siasat, dia ada kes kemalangan yang teruk kan. Ada kes kemalangan amonia ke, klorin ke kan, menyebabkan kematian pekerja. Di situ orang dah boleh nampak dia sebenarnya sign safety ni merupakan, kalau berlaku kemalangan di tempat kerja, dia merupakan satu sign and symptom, gejala dan tanda di mana bahawa sesuatu pengurusan tu dia bermasalah. Faham tak? Maksudnya dalam bisnes di peringkat global sekarang ni, pekerja punya hak safety ni dia dah jadi benda yang paling basic. Dia dah jadi benda paling basic. Even masuk company Jepun pun dia sangat-sangat strict lah kan. Dia tengok daripada atas sampai bawah kan. Ada company tayar dekat Taiping, dia nak cegah commute accident. Commute accident ni accident balik kerja, pergi balik kerja naik motor kan. Dia nak cegah commute accident. Semua pekerja dia yang nak masuk kerja, dia kena pakai reflector jacket yang dia bagi tu. Sebelum masuk tu dia kena pakai. Saya tengok lah dekat dengan rumah mak saya. Jadi bila saya balik, saya tengok dia orang nak masuk kerja, dia orang berhenti dulu sebab dia orang tak pakai daripada rumah. Jadi sebelum dia nak masuk guard tu, dia pakai dulu reflektor tu kan. Saya rasa dekat Shah Alam pun banyak. Dulu saya pernah tengok UMW ke, tak silap saya UMW kan. Dia nak sampai dia kena pakai kan. Jadi guard akan tahan tau kat depan. Dia tengok tak pakai, dia suruh pakai. Mungkin dia ada tindakan lah. Jadi dia ambil tindakan yang tegas untuk mendidik, bukannya untuk dia menindas. Itu untuk mendidik kan. Jadi kat situ dia, maksudnya macam company tadi tu, dia cuba sedaya upaya walaupun out of control. Kategori balik insiden balik kerja ni out of control lah. Sebab macam kat Taiping tu, dia nak buat van kilang pun, dia punya kawasan tu terlampau bercambar. Sebab daripada Kamunting sampai ke Parit Guntar, Bagan Serai, Teluk Medan. So dia nak buat van, dia tak jadi tak praktikal lah. Tak praktikal. Dia tak boleh nak himpun satu tempat. Jadi dia terpaksa buat macam tu. Dia terpaksa orang tu datang sendiri ke tempat kerja kan. Jadi bila orang datang pula, dia cubalah sedaya upaya dia kan. So ada kilang yang sampai ke level tu lah. Jadi sepatutnya kita kena, bagi saya lah, kita kena terus bersuara berkenaan dengan isu keselamatan pekerja ni lah kan. Jangan kita mudah-mudah membiarkan penyelewengan hak asasi pekerja melalui keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni kan. Kadang-kadang bila kita tengok kita ada hak untuk tegur, kita tegur sound kan. Macam contoh kita nampak bos dia tak bagi pakai helmet kerja kan, ataupun tak bagi kasut, tak pakai helmet, tak pakai kan. Kita boleh tanya benda tu, kita kena tanya kan.
Akan datang undang-undang safety ni dia akan jadi lagi ketat lah, sebab ada cadangan untuk pindah. Kita tunggu lah pindahan tu. Okay. Lagi satu. Saya sepatutnya cerita benda ni pada awal. Dalam safety ni dia ada dua teori tau. Sebenarnya safety ni dia kena dulu kan. Dia ada dua teori accident. Yang pertama dia panggil Heinrich Domino Theory. Yang kedua dia panggil Frank Ebert Domino Theory. Okay, Heinrich ni dulu dia buat satu teori berkenaan dengan bagaimana kemalangan berlaku. Tapi kan dia buat kemalangan tu dia macam letak domino lah. Cost by cost. Dan last kali kena kepada pekerja. Teori pertama tadi apa? Cuba je. Heinrich. H-E-N-R-I-C-H, yes. Heinrich. Frank Frank E.B.I.R.D. Frank Ebert. So Frank Ebert dengan Heinrich ni sebenarnya dia dua zaman yang berbeza lah. Jadi Heinrich ni dia era revolusi industri yang di UK tu lah. Dia create teori bagaimana menyiasat kemalangan. Sebab dia Heinrich ni dia bekerja di syarikat insurans kan. Dia menyalahkan pekerja kan. Bila teori ni diaplikasi menyebabkan industri-industri membuat dasar policing the worker. Dan dasar ini menindas kan, menyebabkan kaum pekerja bersuara lah. Marah lah kan, tak suka apa semua. Dan kemudian setelah beberapa tahun lepas tu Frank Ebert ni dia buat teori lah. Dia buat teori domino yang kedua. Dia modify Heinrich tadi tu. Dia jumpa dia ada gabungan kos. Dan last kali sebenarnya majikan kan. Contohlah, sebagai satu contoh kan, kalau kita ambil satu company lori lah, Accident sebab kita buat siasatan sebab lori ni dipandu laju oleh pemandu dia kan. Kalau dalam JPJ akan saman pemandu ataupun trafik lah, di bawah atas pengangkutan jalan, trafik akan dakwa dia, dakwa pemandu. Tapi dengan SPAD, kalau dia APAD sekarang kata pengangkutan darat, dia ikut Frank Ebert tadi, dia akan membuat audit ke atas operator, majikan lah. Contoh kan, kalau hang dah tahu satu orang pemandu ni problem, dia bawa laju apa semua kan, hang sekarang wajib pun ada GPS kat dalam lori apa semua, kena tengok, kena rekod, kena monitor selalu kan. Kalau hang dah tahu dia selalu bawa lori laju apa semua kan, kenapa hang tak ambil tindakan sebagai majikan? Tindakan disiplin, warning letter pertama, warning letter kedua, warning letter ketiga kan, boleh set rule. Kenapa tak buang? Maksudnya benda tu dalam kawalan majikan lah. That's why teori yang terkini yang lebih kena dengan keadaan sekarang adalah sebenarnya kalau kita buat root cause pun balik-balik dia balik kepada majikan. That's why kalau apa-apa berlaku insiden kemalangan, kita akan DOS dia akan kembali kepada majikan lah. Berbeza pula dengan certain case. Kalau contohlah macam bermain-main di tempat kerja, kemudian berlaku putus tangan kemalangan, itu baru boleh dikira baru boleh dakwa individu. Itu saja. So ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada. Soalan banyak ah. Belum lagi. Saya ingat saya boleh viewer ada ramai Malu lah. Malu Betul. Boleh buka discussion aku boleh tak? Boleh open. Ada lagi nak? Tak ada. Mungkin ada soalan ke? Saya boleh buka pada soalan kot. Kalau saya nak cerita banyak lagi lah kan, tapi ingat better kalau ada two way communication lah, tanya dan saya cuba. Okey, baik. Okey, jadi panel kata lebih baik ada two way communication lah. Jadi sesiapa yang menonton, mungkin kita semua pekerja kan, jadi mesti ada persoalan tentang bidang masing-masing untuk penonton. Jadi untuk seterusnya mungkin saudara boleh kupaskan sedikit. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang seperti badan beruniform yang ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang tak melibatkan jentera dan kilang, ada tak occupational hazard berlaku? Ataupun kalau jika ada, jenisnya bagaimana? Dan macam mana DOSH ataupun OSHA tadi
menyelesaikan isu-isu occupational hazard yang berlaku itu tadi? Okey, sebenarnya dalam okey, maksud saudari adalah sebenarnya semua kerja ada hazard. Walaupun you kerja office. Contohlah, kita bagi contoh you kerja office kan. Dia ada okey, sekarang ni kan hazard ni dia ada satu safety hazard, and then kita ada health hazard. Okey, health hazard ni kita boleh pecah pula kepada chemical hazard, biological hazard. Kita ada ergonomik. Kita ada isu ergonomik kan. Kita ada isu di mana pekerja di dalam suasana office, Meja sempit. ya, meja sempit, posture duduk yang tak betul, kursi yang tak ergonomik, posture duduk depan komputer yang tak betul, itu semua ada menyumbang. Sebenarnya sangat serius tau. Saya ada baca artikel lah berkenaan dengan bagaimana posture duduk yang tidak betul selama 8 jam berterusan berapa tahun akan memberikan kesan kepada kardiovaskular kita, boleh menyebabkan sakit jantung, boleh menyebabkan kita kena MSDS, musculoskeletal disorder, dan boleh menyebabkan kita stres juga kan. Kemudian ada juga yang okey, kita kan ada ni apa, neck pain belakang, sakit kat belakang ni kan, back pain. So macam contoh kan, kalau yang cardiovascular, kita bila kita duduk sebenarnya kita ada guideline tau macam mana kita kena duduk. Bila kita duduk kan, kalau kita perasan kita punya kursi di sini tak ada, sini ada lah. Kalau kursi kat office tu dia nampak lengkung dekat belah pinggang. Kenapa dia lengkung kat belah pinggang? Ada support belakang. Sebab secara anatominya di bahagian atas kita ni, bahagian upper abdomen kita lebih berat daripada tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni dia harap ada perut lah kan. Lepas tu dia ada tulang. Tulang dia satu je. Tulang dia satu set tu je. Atas dia ada rib, semua ni besar kan. Jadi mass dia berat. Jadi kalau dia duduk macam ni tanpa posture tidak bersandar dengan betul pada lengkuk yang kita sediakan pada kerusi tu, dia akan menyebabkan tekanan pada susunan tulang belakang kan. Dan ada kesan lain lah kan. Kemudian isu ergonomik lain adalah kita akan keletihan bila kita duduk dengan tak betul. Sebab apa? Bila kita duduk tak betul, flow darah kita tersekat. Kita ada neuromuscular junction. Kita punya otot akan sentiasa mengecut dan mengembang kan. Jadi dia memerlukan oksigen yang cukup untuk dia mengecut dan mengembang. Bila kita punya salur darah tersepit, oksigen tu tak sampai. Jadi berlaku anaerobik. Macam kita lari tanpa berlaku anaerobik respiration lah. Seolah-olah macam kita lari pecut ni. Kita tak bernafas kan. Dia bila oksigen kurang dia akan jadi masalah. Dia jadi masalah. Dia akan sengai apa semua. Boleh tak? Kebas. Kebas. Dia tu kebas. Sebab darah tak berjalan kan dulu kan. Lepas tu okey, dalam suasana contoh macam kerja cikgu kan. Ada occupational hazard dia. Contoh macam berdiri lama. Posture tak betul kan. Kadang-kadang pegang kapok tu. Adakah kapok tu ataupun dakwat marker yang digunakan tu selamat? Faham tak? Selamat tak? Ada bahan kimia yang terlarang tak? Masa beli kapok tu ada MSDS tak? MSDS ni kita tak panggil MSDS sekarang. Sekarang kita panggil safety data sheet. Kalau kita beli satu chart, dia akan bagi satu apa masalah, apa precaution kena ambil kalau terkena mata ke apa semua kan. Jadi SDS tu dia safety data sheet, material safety data sheet lah. Okay, so SDS ni dia akan bagi tahu macam mana nak ambil langkah yang perlu diambil sekiranya terkena kat mata ke ataupun kita terpegang apa kan. Okay, macam cikgu dia ada lah dia punya hazard dia kan. Psikologi juga merupakan salah satu occupational hazard. Contoh macam ada bullying di tempat kerja kan, kena marah kan, kena torture, kena hina, insultation kan. Tu semua memberikan kesan mendalam lah kepada kesihatan seseorang pekerja. Dan cyberbullying pun boleh juga. Cyberbullying kan, kadang-kadang berhadapan dengan student yang nakal kan. Tu semua mungkin hazard. Boleh jadi hazard lah tu. Boleh jadi hazard menyebabkan dia sebab kalau kita ikut WHO tafsiran hazard ni memang merangkumi juga well-being. Dia merangkumi juga mental well-being ni. Mental physical and mental well-being kan dalam tafsiran WHO. Jadi memang
dari sudut safety ni kita tengok juga mental health. Macam Benz ada baru ni ada kat Facebook ni duk buat gerakan apa tu? Waktu kerja manusiawi ya. Itu pun sebenarnya satu masalah tu. Sebenarnya sekarang kat Malaysia ni kita ada masalah bekerja di luar. Kita ada dua lah. Satu bekerja lebih masa, overwork. And then kita ada juga masalah work shift, kerja malam. Sebab apa? Badan kita ni dia ada circadian rhythm. Dia ada dia punya apa? Macam bila kita tidur, kita punya denyutan jantung kan. Dia tak sama masa kita duk aktif. Kan bila kita tak tidur, dia bagikan kesan kepada badan kita. Dan masa tidur tu sebenarnya banyak benda yang kena relax. Kan mungkin kita punya ada chemical reaction kat dalam otak ke, dekat dalam kita banyak macam saya pun tak ingat tapi ada lah, you boleh carilah circadian rhythm. So bila cycle tu dia terganggu. Bila kerja malam ni cycle terganggu. Sebab tu kalau kita tak tidur malam kan, dia jadi macam bebai tau. Dia jadi macam bengong sikit lah. Jadi macam bengong sikit. So pentingnya tidur malam tu. Jadi bila setengah orang ni dia tak dapat tidur malam tu, sebenarnya dia akan change karakter. Semua tu bahayalah. And then worst case yang paling banyak, dia orang dapat darah tinggi. Mula-mula dapat hypertension, kemudian dapat darah tinggi, melagik sampai ke sakit jantung lah. Kan? Lepas tu kena stroke. So macam balik pada tadi soalan kita kan, saya nak tambah sikit lah. Polis contoh, unit uniform, dia sebenarnya ada orang yang uruskan safety dia. Dia ada safety committee dia sendiri. Memang ada lah, tapi saya ada kawan yang bekerja dalam PDRM dan dia memang sama jurusan dengan saya di universiti. Jadi dia ada cakap ada dalam PDRM ada sebenarnya di implement safety. Sebenarnya beberapa tahun lepas Tan Sri Lee Lem Tai kan, dia bekas chairman NIOSH lah. Lee Lem Tai ni dia terkenal lah masa dia panggil YB mesin cetak dulu. Yang apa? Mesin typewriter yang dia selalu bawa. Usuh masa dia muda-muda kan. Tu Tan Sri Lem Tai ni dia pernah masa dia di chairman NIOSH, dia pernah sentuh berkenaan dengan number of police died in the line of duty lah. Ada juga yang membabitkan kemalangan. Macam polis trafik kan, paling kerap kan polis trafik lah. Tengah duk buat roadblock, sekatan jalan raya kena langgar dengan pemandu mabuk apa semua kan. Jadi itulah dia punya antara dia punya safety lah. Sebenarnya dia orang ada precaution. Kalau kita tengok training untuk contoh macam yang escort ataupun polis trafik ni kan, kita tengok dia punya training untuk bawa motor besar kan. Itu part of safety tu. Macam mana nak develop defensive rider yang competent kan. Jadi dia dah competent untuk melakukan kerja berkenaan baru dia boleh buat. Itu part of safety lah sebenarnya. SOP lah. Okey, baik ya. Saya buka dulu kepada soalan yang dekat sini sebelum saya pergi kepada soalan di komen. Kalau ada soalan saudara? Kak Uda? Amir? Dalam Badan Tentera ada jabatan tak yang uruskan isu PTSD? Kan anggota tentera dia orang selalu pergi perang, selalu buat benda gila kan. Dia orang ada terima rawatan kan? PTSD ke apa ke, counselling ke? PTSD untuk askar. Okey macam ni. Sebenarnya dalam untuk askar, saya nak jawab, saya boleh jawab apa yang saya jawab lah, yang saya tahu lah. Kalau di luar negara memang ada gerakan lah. Di luar negara macam USA kan, dia ada gerakan yang veteran dia membantu untuk PTSD. Tapi di Malaysia saya tak pasti lah sebenarnya. Tapi yang saya dimaklumkan, tentera ni lengkap lah. Dia ada hospital dah. Macam kat TLDM Lumut kan, dia ada hospital kat tentera. Wang Semaju ada kan. Jadi kalau dia ada hospital ni, biasanya dia ada lah psikologis dengan psikiatris dia. Saya rasa dia ada lah. Lepas tu kalau di tempat kerja pula, akses buat masa ni bagi mana-mana pekerja kan yang terdedah dengan yang mengalami masalah ni, belum ada spesifik guideline lah. Tapi ada setengah company dia dah ambil langkah awal lah. Macam dia bawa ke psikiatri dan sebagainya. Mungkin lanjutan daripada soalan Amir tadi, ada seorang penonton, Syekh Ahmad Afiq, dia tanya juga patutkah tentera tertakluk kepada Akta Keselamatan Pekerjaan? Sebenarnya dalam OSHA, sekejap saya kena check balik.
Saya ada jawapan yang jelas kat situ. Cuma saya kena refer tak. Sebenarnya ketenteraan ni dia dengan dia tanya tadi pasal akta keselamatan. Okey, untuk akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni, untuk akta AKKP ni, askar dan shipping atas kapal, perkapalan, dia dikecualikan sebab dia ada code of conduct dia sendiri. Dia ada rule safety dia sendirilah. Dia biasanya lebih kurang sama aja. Cuma dia dia tidak termasuk di dalam dalam perundangan JKKP lah. Sebab kita sedia maklum dalam askar ni dia ada mahkamah dia sendiri. Dia punya risiko tu bukan biasa-biasa punya kan. Sebab dia membabitkan bahan letupan apa semua. Jadi dia ada sendiri punya rule dan dia tak termasuk dalam AKKP. Sebab dalam ni memang ada sebut dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ni memang ada pengecualian tentang bahagian perkapalan dengan ketenteraan. Macam perkapalan dia tertakluk pada shipping ordinance lah. Macam askar dia tertakluk pada undang-undang dia. Dia tidak tertakluk pada AKKP 1994. Okay, baik ya. Syah Mahfid, semoga menjawab ya. Kalau ragu-ragu lagi boleh tanya. Saya buka lagi kalau ada soalan. Dah ada komen ke? Tak ada. Ben? Farhan, boleh sentuh sikit tak pasal pemandu bas yang aircon tu, yang kau cerita dulu? Yang dia dia berhenti lama dalam trafik tengah-tengah. Okey, soalan daripada saudara Benz ni. Sebenarnya saya pernah berbual dengan Benz dan menceritakan tentang final year project saya masa saya belajar di UiTM. Sebenarnya masa saya belajar di UiTM, saya bekerja dengan syarikat bas lah, secara part time. Jadi di situ saya terinspirasi apabila projek saya tu saya terinspirasi daripada kelibat pemandu bas yang sedang bekerja. Sebab mereka ni bekerja hampir 24 jam berada dalam bas. Let's say kata dia sehari dia berada dalam jam 24, dia berada dalam bas 24 jam. Dan sebenarnya dalam bas in the bus this is not a good environment. Dia bukan environment yang bagus. Jadi dulu apa yang saya buat adalah saya buat research berkenaan dengan pendedahan pemandu bas terhadap indoor air quality dalam bas dengan dia punya lung function performance dia. Saya buat dua pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah saya adalah data total VOC di dalam environment bas sepanjang perjalanan dengan data lung function performance di kalangan pemandu bas lah. Jadi pemandu bas pada masa berkenaan memang saya dapati dia punya lung function performance dia sangat teruk lah. Bila dia dah mencapai umur 40-an, dia dah bawa bas kita 15 tahun ke atas, memang dia ada significant, graf dia tak cun lah. Macam dia ada, seolah-olah dia ada masalah. Kapasiti paru-paru dia tidak cukup kuat lah. Sebab lung function performance macam semput lah. Dia lung function performance ni, spirometric test ni kita test nak tengok kekuatan paru-paru dia. Kalau curve dia tu tak cantik, dia tak mengembang maksudnya paru-paru dia pun tak mengembang lah. Dan kita buat test dan kita buat test dan kita buat test dan kita mendapati memang majority of the driver memang mengalami masalah yang berkenaan. Dan dalam driver kenalan sepanjang saya dulu saya pernah menjadi safety officer di company bus. Ada kenalan saya di kalangan driver pakcik-pakcik ni yang dia memang ada asma, kena bergantung dengan oksigen mask, dia memang ada semput. Ada yang setengah tu sampai kena tebuk kat sini. Dia ada masalah apa saya tengok lah. Dia ada pulmonary problem lah. Lepas tu kena tebuk kat sini kan. Kemudian saya juga masa saya buat research tu, saya ada buat bacaan TVOC lah. Memang tinggi lah. Bila kita siasat balik datang daripada mana, rupanya dia datang daripada luar. Satu, dia datang daripada beberapa lah. Satu, dia datang daripada elemen internal decoration dalam bas tu sendiri. Dia pakai PVC apa semua kan. Kemudian ada berlakunya kebocoran dalam kabin. Bila kita ada emission diesel kan, kita ada combustion diesel tu, emission dia tu boleh penetrate masuk ke dalam ruang kompartmen bas tu.
Jadi penumpang tak apa sebab dia duduk 4 jam dia turun, duduk 8 jam dia turun. Pemandu bas masa dia drive dia duduk depan, dia bawa dia bau. Masa dia tak drive dia duduk belakang pun dia bau juga. Jadi dia berada di dalam circulation udara yang sama selama 8 jam. Dan beberapa tahun lepas tu saya ada terlibat dalam membantu salah seorang profesor di UTHM lah. Dia ada buat research ni bersama dengan Miros lah. Dia pun ada buat data ni dan saya rasa dia punya finding sama dengan saya lah. Dan kita dapati memang ada masalah lah. Baik, ada soalan daripada PU Dai Zawawi Ishak, Awi. Apa kaitan masalah mental dengan pekerjaan? Apa kaitan masalah mental dengan pekerjaan? Masalah mental dengan pekerjaan ni dia tanya ni, dia sudah garu cendana pula, dia selalu duduk cakap pasal benda ni. Okey. Awi. Hai Awi. Okey. Berkenaan dengan mental health ni kan. Dia kata macam mana tadi? Apa kaitan masalah mental dengan pekerjaan? Apa masalah mental dengan sebenarnya pekerjaan ni dia nak bagi dia pekerjaan ni setiap macam tadi lah. Sebenarnya setiap proses yang dijalankan ni dia ada risk arise. This is a process. This process composed of 5 element. Kan? Setiap proses ni ada 5 elemen. Man, machine, method, material, semua kan. Jadi dalam setiap elemen ni dia boleh memberikan tekanan. Dia memberikan menghasilkan risiko lah. Jadi dalam orang pula, interaction orang di tempat kerja, dia ada berkait dengan apa? Dia ada berkait dengan mental lah. Kadang-kadang kita ada, saya pernah tulis lah. Kita ada setengah-setengah tu supervisor, engineer, dia lack of skill in managing people, kan. Thus dia menyebabkan dia jadi orang kata kaduk naik junjung, kan. Marah orang tak tentu hala, maki orang tak tentu hala, dan benda ni sebenarnya humiliate orang, kan. Macam bullying lah, kan. Macam Mourinho dengan Louis van Gaal lah. Dia orang kerja maki-maki anak buah dia punya. Maki anak buah di kalayak ramai. Jadi dia menyebabkan orang tu dia jadi macam malu. Lama-lama dia membentuk personality kan. Personality yang ganas. Kadang-kadang orang ni bila dia kena torture kat tempat kerja, balik rumah dia stress. Dia lepas kat siapa? Family. Kan tu yang banyak berlaku keganasan rumah tangga. Banyak berlaku penderaan kanak-kanak kan. Kadang-kadang dengan parents sendiri kan. Jadi benda ni datang daripada tempat kerja, dibawa ke rumah. Jadi kadang-kadang bila kita sedar kita expose dengan benda ni, kita cuba cari jalan untuk selesaikan. Cari jalan bagaimana kan. Kadang-kadang selain daripada interaction human dengan human, ada juga case interaction ni ada ini ada saya belajar dan ini terbukti. Interaction di antara machine dengan human. Machine yang bising. Bunyi bising ni bukan setakat memekakkan telinga, merosakkan gendang, bukan setakat merosakkan gendang. Dia juga memberi impact kepada kita punya mental health. Bunyi bising juga memberi kita berada di suatu tekanan. Kita tekanan. Bila kita keluar tu 8 jam kau duduk dalam tempat yang degung. Kau keluar tak ketat muka. Faham tak? Jadi dia tempat panas pun sama. Dia stressor tu. Kan, stressor of the environment is orang ni dia terpaksa berlawan. Dia nak kerja juga, dia terpaksa berlawan. Dan sebenarnya perlawanan dia dengan keadaan tu menghasilkan stres kepada dia lah, dalam bentuk psikologi lah. Kadang-kadang benda ni kita kena tanya lah orang. That's why kalau saya sebagai safety officer, bila kita buat satu di kalangan safety officer, bila kita buat implementation satu certain countermeasure, contoh macam kita suruh orang tu pakai baju ke certain protective ke, pakai apron kan, kita akan tanya dekat dia selesa tak. Contoh macam dia pakai dia buat kerja mesin kayu kan, mercik kan, habuk kayu tu kan. Kata dia pakai mask, lepas tu dia pakai lagi Google tu, kita akan tanya dia selesa tak kan. Kita takkan nak paksa dia sampai dia tak selesa. Kadang-kadang kita kena membuat penambahbaikan supaya kita protect dan menyelesakan dia semasa bekerja. Jadi ketidakselesaan ni juga mengundang kepada masalah psikologi. Kemudian last berkenaan dengan psikologi ni, antara penyumbang dia adalah waktu.
waktu jumlah wang jumlah masa yang terlebih-lebih kan, overwork kan, underpaid and overwork kan. Okey, tu je. Okey, baik. Mungkin continuation daripada tadi yang bercakap kita gear keselamatan ni kita kena control measure kena bagi juga. Tapi dalam masa yang sama kena pastikan selesa lah juga kepada pekerja kan supaya dia pakai. Mungkin ini berbalik pada cerita yang pekerja pakai reflektor, dia pergi masuk kerja sebenarnya dia tak pakai pun tapi dia sampai depan pintu gate baru dia pakai kan. Mungkin Farhan boleh cerita sepanjang pengalaman dalam jadi safety health officer ni, adakah sikap pekerja yang kadang company tu dia dah sediakan semua kelengkapan dan control measure yang nak dibuat tapi tak di-implement, tak dibuat. Jadi mungkinlah kalau cuba bukan boleh cerita kenapa pekerja sendiri yang memilih untuk tak pakai? Ada. Okey. Dalam sesetengah kes di dalam industri memang kita ada kes orang kata kecuaian di kalangan pekerja. Kadang-kadang majikan dah berusaha sedaya upaya kan, majikan dah berusaha sedaya upaya untuk memastikan pekerja dalam keadaan yang selamat, dah buat rule itu ini, kadang-kadang dia buat pandai-pandai kan, dia buat pandai-pandai sendiri kan. Itulah kita kata sikap manusia, tak semua perfect kan. Cuma kadang-kadang kita kena kadang-kadang bergantung juga di tempat tu kan, macam mana training. Okey, tapi kita tak boleh juga nak salahkan manusia tu semata-mata. Kadang-kadang dia tidak memahami kenapa. Dia tak memahami kenapa dia kena pakai. Dalam seorang safety officer, dia kalau macam safety training untuk safety trainer, kita pakai elemen KSA, knowledge, skill, attitude. Kita akan buat orang tu knowledgeable, kita create dia punya skill. From daripada skill tu kita akan membuatkan dia jadi attitude. Sampai dia dah macam hang belajar pakai tali pinggang masa hang belajar driving school lah. Last sekali hang dah terbiasa. Kok mana pun hang naik kereta hang mesti buckle up kan. Hang tak ada malas kan, tak ada. Sebab hang dah ni kan. Dia depend juga kan. Kadang-kadang ada orang yang menerima. Dan kadang-kadang ada orang yang menerima dengan baik dan kadang-kadang ada orang tak terima. Manusia ni kan ada macam-macam lah kan. Okay, kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang method penyampaian kita salah. Kita tak boleh nak kata kita dah usaha dah kan. Kadang-kadang macam saya lah, saya tidak boleh kata saya perfect. Kadang-kadang saya sentiasa mencari lah. Dia tak nak ikut lah. Kenapa Kadang-kadang cara penyampaian kan, dialektik, materialisme tak cukup lah. Contoh lah. Betul lah. Materialisme dialektik. Contoh. Okey, contoh kan, kita bagi tahu kat dia hang kena pakai. Hang bagi tahu hang kena pakai. Satgi bos marah lah apa. Hang cakap macam tu kan. Kena saman. Tak cukup sebenarnya. Kadang-kadang hang kena bagi tahu kat dia, "Weh, hang tahu tak? Hang tahu tak benda ni problem. Kalau jadi ni, hang tahu hang ada anak bini kat rumah. Kalau jadi apa-apa kat hang, siapa nak jaga anak bini hang?" Kadang-kadang kita kena touch sampai itu level tu kau. Bagi dia nampak kesedaran tu. Kan? Kita ni bukan saja-saja tu boleh pakai kan. Kita kena pergi that level lah. Kadang-kadang is required certain skill lah untuk touch. Orang kata nak sentuh hati lah tu kan. Nak grab tu kan. Susah juga benda tu. Okey, baik. Saya buka lagi soalan. Kalau ada, Amir, saudara ada? Saudari? Sinilah. Okey, kalau berlaku di tempat kerja kita pengabaian, negligence baik majikan lah pada keselamatan, kita nak lapor kepada siapa? Saya promote lah. Okey, untuk bagi sebarang negligence mula-mula sekali kita kalau boleh kita report di dalam lingkungan kawasan kerja kita. Kita ada safety committee. Sebenarnya fungsi safety committee ni, bila dalam safety committee ni dia ada wakil majikan dan wakil pekerja. Dia ada chairman dan sebenarnya dia ada setiausaha. Bagi company yang besar, macam contoh kalau kerja dekat contoh kerja dengan bank kan, company bank yang besar kan, CIMB, dia ada safety officer. Walaupun dia semua office environment-nya, dia ada safety officer yang jaga semua sekali. Jadi kita boleh usulkan kepada safety department. Biasanya safety department ni dia akan ada macam complaint box, anonymous complaint box. Kita akan
pragmatik sikit. Kita kan bukan pragmatik tu macam mana, kita dengar semua komplain lah. Memang, and then kita juga boleh mengadu kepada safety committee lah kan. In case lah kalau dua-dua ni tak ada lah. Kalau dua-dua ni tak ada, kita boleh terus report ke DOS negeri kan. Kita boleh dapatkan dia orang punya email ataupun nombor telefon melalui di website mereka di www.dosh.gov.my. Nanti boleh tengok lah kalau kita berada di, sebab DOSH ni dia bergerak mengikut negeri. Satu negeri satu pejabat. Dalam tu adalah berapa orang tim, dia akan jaga satu Selangor, dia akan jaga satu Perak, jaga satu Pulau Pinang kan. Jadi kita boleh mengadu terus kepada DOSH kan, sama ada melalui email ataupun melalui telefon. Biasanya lebih berkesan kalau saya rasa lebih melalui telefon lah. Email ataupun saya cadangkan dua-dua. Kita telefon pun kita telefon, email pun kita email. Jadi bila email kita ada proof kan. Kalau tak puas hati juga boleh pergi ke pejabat dia. Boleh search sebab dia ada directory kan, ada alamat dia dan kita boleh mengadu lah. Bagi pengguna yang mempunyai MyKKP, okey, kalau safety officer, kalau ada yang ada satu lagi link ni diamalkan di kalangan safety officer, ada satu website dia panggil MyKKP lah. MyKKP ni bila kita ada account dia, kita boleh report lah. Dia akan baca terus lah. Tapi sebenarnya melalui telefon dan email juga berkesan. Dia orang sangat mendengar lah. Kita boleh bagi tahu. Dia boleh ambil tindakan. Dia akan mengadakan audit lah. Contoh kan, kalau kita target chemical handling tak cukup. Yang problem tu chemical handling. Bila dia datang audit, dia boleh detect lah sama ada, dia memang boleh detect. First kali dia tanya polisi je. Lepas tu dia tengok high rate. High rate tu macam satu bentuk risk assessment lah. Kemudian dia tanya certain things kan, certain procedure yang dia kena buat. Bila dia tengok benda tu tak ada, memang kena lah company tu. Tengok minute meeting safety committee pun tak ada, itu memang kena lah nanti. Dia akan audit habis. Yes, sebenarnya pejabat kerajaan walaupun badan berkanun semua subject to occupational safety and health lah. Kan? Macam contoh, kecuali tentera tadi lah. Macam contoh kalau dulu pernah berlaku di satu sekolah. Saya sebenarnya kalau saya cakap ni saya takut contempt of court pula. Tapi saya bagi contoh Saya bagi contoh, katalah kalau ada satu syarikat, satu sekolah ataupun satu institusi pendidikan, dia punya head, dia katalah dia ada chancellor, dia ada naik chancellor lah. Naik chancellor dia yang buat polisi semua kan. Kemudian bawah naik chancellor dia ada dekan apa semua kan. Kemudian dia ada kontraktor yang menguruskan keselamatan semua dalam struktur dalam tu kan. Katalah kemalangan tu membabitkan kontraktor yang dilantik oleh universiti tadi kan. Katalah universiti tadi masa dia lantik tadi, dia tidak conclude sehabis baik syarat-syarat untuk dapat job dengan dia kan. Sebenarnya bila berlaku kemalangan, walaupun membabitkan kontraktor, institusi tadi walaupun kerajaan, dia boleh dikenakan tindakan sebenarnya. Dia boleh dikenakan tindakan. Boleh kena jail dan saman. Okey, baik. Mungkin boleh ambil lagi 2 soalan ke? Ada Ben ke? Saudara lihat berdasarkan caraan saudara pada malam ni, adakah waktu kerja 6 jam sehari, adakah boleh menyelesaikan masalah? Tak adakah boleh buat di Malaysia ini? Waktu kerja 6 jam sehari. Okey, pada pendapat saya, berat soalan ni. Sebenarnya soalan ni membabitkan banyak faktor lah yang nak kena ambil kira lah. Contoh macam cost of living. Banyak sebenarnya benda ni berangkai lah. Benda ni berkaitan dengan sosioekonomi tau. Tapi kalau dari sudut keselamatan dan kesihatan pekerjaan, benda ni seboleh-bolehnya dilaksanakan lah. Kan? Sebab bila sebenarnya sebenarnya kalau kita melaksanakan the less time spent for the work, the less exposure occurred.
Faham tak? Semakin Kemalangan makin kurang. yes, semakin kurang masa bekerja, semakin kurang pendedahan terhadap risiko daripada kerja. Maka semakin kuranglah berlakunya kemalangan dan masalah-masalah kesihatan pekerjaan. Jadi, dia ada kebaikan dia. Saya boleh bagi tahu kat sini dia ada kebaikan dia. Kerajaan, contoh kan, kerajaan kan, bila dia laksanakan maksimum 6 jam sehari, tapi industri dia kena bersedia. Industri dia kena bersedia dengan struktur operasi yang baik lah. Kan, macam mana nak kerja 6 jam tu? Macam mana produktifnya? How efektifnya? Berapa banyak kerja yang boleh buat? Mungkin masa tu kita dah capai ke AI. Kan, kita kena membabitkan AI, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi dari sudut saya memang sangat bagus lah. Bila kerajaan implement 6 jam waktu bekerja ni, satu tadi risiko lah. Kemudian pada masa depan bila berlaku kemalangan, kita punya healthcare system kita kerajaan fund, hospital kerajaan. Bila kurang orang sakit, kuranglah kerajaan kena spend dekat kos untuk merawat yang lebih mahal daripada kos mencegah kan. Jadi ini merupakan salah satu rangka pencegahan kan. Untuk mengatakan benda ni praktikal atau tak praktikal perlu dibahaskan lebih lagi lanjut lah. Kalau tak boleh buat 8, tak boleh buat 6, sekurang-kurangnya buat 12, sekurang-kurangnya buat 8. Sekarang ni ada sampai 16, 12, ada yang 18, 20 pun saya pernah dengar kan. Doktor kan. Dia macam robot. 24 jam sehari. Ya, macam doktor. Even staff kaki tangan. Macam mana kita nak sebenarnya macam mana kita nak cerita soal pekerja di bawah, pekerja yang orang kata kelas pekerja di kilang, di sektor industri semua. Bila kita tengok doktor yang nak rawat kita sendiri pun bekerja lebih masa, lagi teruk kan. Banyak kes yang kita dengar sebelum ni kemalangan. Kesian muda-muda lagi, mak bapak pun tak sempat nak merasa lagi apa, dia dah kan tak sempat nak membalas jasa mak bapak lagi. Balik kemalangan. Kita tahu, kita boleh kata takdir lah semua benda, sebab tapi benda ni membabitkan overwork kan. Benda ni perlu diselesaikan lah. Macam mana kita kerajaan kena tengok benda ni kan. Rakyat kita ramai tak bekerja, betul tak? Dan sebenarnya kalau buat kiraan man hour kan, kita boleh cipta kerja tu, kita boleh bahagikan tugas tu, kurangkan kan. Tapi cost of living perlu diturunkan lah dengan bantuan kerajaan lah. Saya punya komen takat tu je lah kan. Okay. Okay, satu lagi soalan last kalau ada. Kiri saya ada. Okay, so bila kita buat aduan ni, DOSH ni, dia akan ambil tindakan berdasarkan pada negligence tu ataupun bila ada kemalangan? Okay, ada. DOSH ni dia akan datang ke kita punya tempat. Satu, bila berlaku kemalangan. Bila berlaku kemalangan, dia akan buat siasatan betul-betul menjurus pada kes kemalangan yang dilaporkan tadi lah. Jadi sekiranya akak cakap pasal aduan, bila akak cakap pasal aduan, dia akan audit secara keseluruhan, total audit. Dan kriteria dalam total audit ni sangat-sangat besar dan sangat-sangat detail lah. Sebab bila dalam kriteria auditnya dia akan bertanya tentang soal polisi keselamatan, dia akan bertanya tentang soal pengurusan bahan kimia, dia akan tanya berkenaan dengan high risk assessment lah. Risk assessment apa yang dibuat. Sebab kita sebenarnya sekarang dah ada risk assessment yang wajib. Risk assessment sebenarnya semua wajib. Dan ada risk assessment tu dia double wajib. Macam contoh chemical health risk assessment, noise monitoring, semua tu dah dia punya charge dia dah berlainan daripada risk assessment yang biasa kan. Dia berat lagi. Jadi bila kita panggil DOSH dia akan siasat secara keseluruhan dan dia akan jumpa sebenarnya ke arah benda tu. Dia akan boleh detect. Contohlah saya cakap, saya kena perjelaskan sebenarnya benda ni. Contohlah akak ada komplain tentang, saya nak ulang, akak komplain tentang masalah bahan kimia lah. Akak kerja tidak ada personal protective equipment berkaitan dengan bahan kimia. Akak bekerja dengan cat kan, akak kerja cat kereta. And then akak tidak diberi protective equipment, respirator tidak diberi semasa mengecat, dan akak buat aduan. Bila dia datang,
dalam kriteria audit ni biasanya DOS memang akan minta chemical health risk assessment. Kemudian DOS juga akan minta issuance record of PPE. Rekod isu PPE. Dia akan cari tau, ada tak isu PPE. Isu PPE tu dia akan tengok macam mana proses kerja kita, ada tak related PPE tu. Dan sebenarnya bila, kalau contoh akak cakap dia tak bagi respirator tu, daripada kes tak bagi respirator tu, sebenarnya dia boleh keluarkan banyak notis tau. Daripada tak bagi PPE, tak buat CHRA, tak buat reassessment, memang berangkai-rangkai lah orang kata. SOP tak ada. Saya ingat untuk satu kes tu je, seorang DOS officer ni dia boleh keluar, ingat ke 7-8 notis dia boleh keluar. Kalau dia nampak peluang tu kan, dia nampak lopong-lopong ketidak compliant tu, dia boleh bagi banyak. Bila dia bagi tu, dia akan bagi masa biasanya 1 bulan. Kalau tak buat juga, dia akan charge net court lah. Dan hukuman setiap satu tu, kalau combine memang teruk kan. Tapi sebenarnya hukuman yang sedia ada sekarang ni sebenarnya tidak mencukupi lah. Perlu dibentangkan lagi. Kita kena desak, kita kena jadi pendesak kepada kerajaan, memberi check and balance supaya kerajaan pertingkatkan hukuman, menampakkan keseriusan untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, kalau ada tambahan last, tak ada? Okey, mungkin Saudara Farhan boleh bagi kesimpulan lah. Okey, kesimpulan saya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni, saya cuma ingin menyeru lah kepada semua yang terlibat dalam aktivisme dan perjuangan kelas-kelas pekerja kan, untuk tidak melupakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni. Sebab saya melihat asyik gaji je. Betul, boleh soal gaji tidak ada masalah untuk terus memperjuangkan soal gaji. Okey. Dalam masa yang sama perlu juga diperjuangkan soal keselamatan, kesihatan dan kebajikan kan. Sebab ini merupakan hak asasi. Kan? Kalau bagi gaji 5,000 pun, tapi kalau kerja 5 tahun lepas tu kiok, tak guna. Betul tak? Kan? Tak guna masa tu. Macam kalau dah sakit, dapat duit banyak pun dah tak ada nilai duit tu. Sebab kesihatan tidak dapat dibeli. Kan? Well-being tak dapat dibeli, kita kena pelihara. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum. Okey, sekian ya. Terima kasih. Kita berikan tepukan yang gemuruh ya. Okey, tepuk sikit penonton. Okey, terima kasih. Kami ucapkan, Kumpulan Buku ucapkan kepada Saudara Farhan Azman dari Parti Murubah yang sanggup datang jauh-jauh memberi pembentangan yang sangat menarik ya. Isu ni jarang-jarang disentuh. Yalah, betul juga kalau kita dapat gaji banyak pun tak sempat rasa, lepas tu tiba dah kiok. Sedih juga kan. Okey, jadi tamat sudah kebat keempat kita pada hari ini. Esok kita akan bersama lagi, teruskan menonton Kuliah Buku. Yang kelima, esok 8:30 malam kita bersama dengan Dr. Nasir Hashim dengan tajuk bicara buku terbaru terbitan beliau, Kembali ke Pakar Jalan. Okey. Jadi moga kita berjumpa esok hari. Selamat malam dan Assalamualaikum.